Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Siri yang ketiga surah Al-Ma'un, insya-Allah kita cuba selesaikan pada malam ini. Jadi surah Al-Ma'un kalau ikut turutannya surah yang ke-107 daripada 114 surah dalam Quran. Jadi mengandungi 7 ayat. Majoriti ulama tafsir menyebut surah ini diturunkan di Makkah, surah Makkiyah. Sebahagiannya mengatakan turun di Madinah ataupun ayat Madaniyah, antaranya Ibnu Abbas. Dan ada di kalangan ulama tafsir kata sebahagiannya turun di Mekah, sebahagiannya turun di Madinah. Kerana 4 ayat pertama merujuk kepada orang Mekah, dan baki ayat yang berikutnya merujuk kepada situasi yang berlaku di Madinah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada ayat yang fawailul lil musallin. Jadi fokus kepada surah ini, Allah nak ceritakan siapakah yang dikatakan yukazzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama ini dalam maksud mengaku dia itu beragama, mengaku dia ini beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dari segi pelaksanaannya, amalnya tidak seperti mana yang diucapkan. Dalam surah ini Allah nak ceritakan 5 sifat manusia yang berbohong ini. Dan ayat ini secara khususnya untuk musyrikin Mekah dan juga untuk munafik yang berada di Madinah. Tetapi kita perlu faham ayat Quran ini ibarahnya, maknanya bukan hanya bi khususi sabab, tetapi bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Maknanya bukan hanya ditujukan kepada orang Mekah, orang Madinah, tetapi sesuai untuk sepanjang zaman. Jangan bila kita tengok minggu lepas antara orang yang mendustakan agama ini, tidak percaya kepada kebangkitan semula, tidak percaya kepada syurga dan neraka, pahala dan dosa. Yang pertamanya orang yang membiarkan anak yatim, mengherdik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak memberi makan kepada orang yang susah, orang yang tidak memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Bukan hanya ditujukan kepada musyrikin Mekah, bukan hanya ditujukan kepada Abu Sufyan, kepada Al-As bin Wa'il, bukan hanya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tetapi untuk semua manusia sepanjang zaman ini. Cuma khususnya untuk mereka. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir ini? Dia kata fakhziyun wa adzabun lil munafiqin alladzi yu'adduna as-salah ahyanan tazahara. Dia kata fakhziyun, kehinaan, wa azabun, dan azab siksaan, lil munafiqin, kepada orang munafik. Maka fawailul lil musallin, kecelakaan besar, ataupun setengah-setengah terjemahan Melayunya dia kata neraka wail kepada orang yang sembahyang. Siapa orang yang sembahyang dimaksudkan dalam ayat ini? Al-munafiq, orang-orang munafik. Alladzi yu'adduna as-salah, yang mereka ini menunaikan solat. Kita tunaikan solat, mereka pun tunaikan solat. Kita berebut di saf hadapan, mereka pun berada di saf hadapan di belakang Rasulullah. Tetapi mereka ini tazahuran, mereka ini hanya menunjuk-nunjuk sahaja. Bukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi solatnya kerana nak menunjuk-nunjuk. Wallazina hum ghafiluna anha, dan mereka yang tunaikan solat tetapi buat main-main dengan solat, lalai dalam solatnya. Ghaira mubalina biha, mereka ini sebenarnya tidak peduli dengan solat. La yarjuna bi salatihim thawaban in sallu, sekalipun mereka solat, mereka bukan nak pahala, mereka bukan nak syurga melalui solatnya tu. Wala yakhafuna 'alaiha 'adzaban in taraku, dan sekiranya di belakang orang mukmin, orang Islam, mereka ini tinggalkan solat, dan mereka tak takut tinggalkan solat. Jadi nak ceritanya allazina hum an salatihim sahun ini, fawailul lil musallin ini celaka ataupun kecelakaan besar bagi orang yang sembahyang, iaitu orang munafik yang sembahyangnya berpura-pura. Di hadapan orang yang beriman, mereka solat, buat-buat khusyuk, berebut saf di hadapan. Tetapi sebenarnya mereka itu solat bukan kerana pahala, nak pahala. Mereka solat bukan kerana nak syurga. Mereka solat bukan kerana taat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan juga kerana takutkan azab siksa Allah. Tetapi mereka solat itu kerana nak habuan dunia, nak menunjuk-nunjuk sesama manusia.
Nak ceritanya dia pun Islam juga. Dia pun beriman juga. Itu maksudnya fawailul lil musallin. Rasa legalah sikit kita. Bila baca terjemahan Melayu ini, maka kecelakaanlah bagi orang yang solat. Sudah kita ni solat. Celaka pula kita solat. Baik tak payah solat. Allazina hum an salatihim sahun. Kalau diterjemahkan orang yang lalai cuai dalam solatnya, lagilah kita risau. Allahu akbar, dah ingat nak makan apa malam ni. Sebelum bagi salam tadi dah ingat dah malam ni apalah terjadi kepada negeri Perak esok. Jadi macam-macam dah. Jadi an salatihim, bahasa Arab ni sangat-sangat indah. Kalau fi salatihim, lalai ketika dalam sembahyangnya. An salatihim maknanya lalai dari sembahyangnya. Maknanya dia main-main dengan solat. Dia solat ketika ada orang, tak solat ketika tak ada orang. Dia buat-buat khusyuk di depan orang, dia buat-buat gitu-gitu saja di belakang orang. Dan dia ini mempermain-mainkan solat. Solat-solat di hujung-hujung waktu. Dijamakkan terus solat asar dengan maghribnya. Maknanya supaya wuduk asar dapat digunakan untuk maghribnya sekali. Jadi solat jadi hujung asar. Itu. Mana itu memain-main dengan solat, termasuk dalam allazinahum an salatihim sahun. Fahum anha ghafilun hatta yazhabu waktuha. Dan mereka ini buat main-main dengan solat sehingga habis waktu. Ini ciri-ciri orang yang fawailul lil musallin. Wa idza kanu ma'al mu'minin sallu riya'an wa idza lam yakunu ma'ahum lam yusallu. Bersama orang mukmin mereka ini solat, tunjukkan kekhusyukan mereka, tetapi di belakang orang mukmin mereka ini tidak solat. Anak-anak kita di asrama sepanjang sekolah, alhamdulillah, pagi-pagi warden dah kejutkan, turun penuh surau masjid. Waktu zuhur dan waktu asar dijadualkan dalam jadual waktu penuhnya. Maghrib memang dijadualkan. Bila balik hujung minggu, balik cuti panjang, wallahu alam. Jadi kita takut termasuk juga di golongan itu. Kita waktu sekolah dulu, solatnya tak tinggal sebab dijadualkan. Tetapi bila dah habis sekolah, nak tengok solat dulu kerana Allah ke, kerana warden, kerana cikgu. Walam yakul fi salatihim sahun. Dan Allah tak kata fi salatihim. Kerana apa? Lianna sahwu fi athna'is salah mughtafarun ma'fuun anhu. Kerana kita lalai dalam solat itu benda yang di luar kemampuan kita, di luar kawalan kita. Dan dia itu mughtafirun wa ma'fuun, maknanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu ghaira ikhtiyari, kerana bukan pilihan kita. Kita Allahu akbar, kita cuba dah untuk khusyuk, perhati setiap bacaan kita, tapi datang juga datang macam-macam di luar kawalan kita. Cuma kita ini sentiasa berjuang supaya solat kita tu sekhusyuk-khusyuk yang mampu. Sekhusyuk-khusyuk yang mampu kita cuba, tapi datang juga. Itu di luar kawalan. Maknanya insya-Allah kita buat dengan bersungguh-sungguh terbaik, kemudian lepas solatnya kita cover balik dengan solat sunatnya, itu yang termampu. Bukan ikhtiar kita. Maknanya yang tidak termampu oleh kita. Tetapi melewat-lewatkan waktu itu kehendak kita. Solat depan orang, tak solat belakang orang, itu kehendak kita. Jadi jangan risau yang ada gangguan-gangguan sedikit dalam solat, itu cobaan. Okey, itu cobaan. Semakin meningkat umur kita, semakin banyak ayat yang kita fahami, bacaan yang kita fahami, semakin tinggi insya-Allah kekhusyukan kita. Okey. Wa idza qala an salatihim sahun bi ta'khiriha an waqtiha ra'san. Maknanya dimaksudkan dengan cuai dengan solat ini ialah melewat-lewatkan waktunya. Au fi'liha ma'aqillatin mubalatin biha, dan solat juga tapi buat acuh tak acuh je, sekadar solat saja. Itu yang dimaksudkan ini. Dan dalam ayat yang lain Allah sebut antara sifat orang munafik yang lain, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan ciri orang munafik ini apabila mereka mendirikan solat, mereka solat dalam keadaan bermalas-malasan. Okey, bila tak ada orang tu asalkan siap jelah. Depan orang nampak khusyuk sikit. Itu antara ciri-cirinya. Okey. Wa yajuzu an yutlaqu lafzan al-musallin ala tariki salah. Dan pengarang kitab kita ini juga kata, boleh kita katakan fawailul lil musallin, maksud kecelakaan besar bagi orang yang sembahyang tadi
ialah fawailul lit tarikinas salah, iaitu celaka besar bagi orang yang meninggalkan solat. Binaan ala annahu min jumlatil mukallafin bis salah, kerana mereka itu golongan yang wajib solat tetapi mereka meninggalkan solat, itu juga termasuk dalam fawailul lil musallin, kecelakaan besar bagi orang yang solat. Okey. 13 rukun solat nasib baik tak termasuk khusyuk salah satunya. Bayangkan kalau ada rukun yang ke-14, rukun 14 khusyuk. Maknanya solat kita ni tak tahulah. Yang 13 pun nak jaga yang 13 itu pun kadang-kadang ada juga yang tercicir tercuanya, apalagi yang ke-14. Dari sudut fiqahnya hanya ada 13 rukun, dan kalau dari sudut tasawufnya ditambah satu lagi iaitu khusyuk. Dan dia kata cukup 13 rukun sahlah solatnya, tetapi sah belum tentu diterima. Itu satu kaedah. Cukup 13 rukun solat sah, tetapi kita jangan sedap hati sangat. Yang sah belum tentu diterima. Itu dari sudut orang tasawuf, dia pegang kepada ada rukun yang ke-14. Yang diterima confirm sah, tetapi yang sah belum tentu diterima. Maksudnya 13 rukun kita dah jaga dari sudut fiqahnya, dan kita cuba untuk jaga yang ke-14 iaitu kekhusyukannya. Khusyuknya. Tapi dalam fiqh makna 13 itulah maknanya bila kita dah buat 13 itu sahlah solat kita, tak boleh lagi dijatuhkan hukuman. Maknanya dah sah solat, cuma kita harapkan di solat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa daripada jaga makan minum perkara yang membatalkan puasa daripada waktu subuh sampai waktu maghrib. Memang jaga betul-betul, tak makan, tak buat perkara yang membatalkan puasa, sah puasanya. Tetapi diterima ataupun tidak bergantung kepada tengok keikhlasan kita. Jadi sah belum tentu diterima, tetapi diterima insya-Allah sahlah tu. Kalau dah diterima sahlah. Okey, itu fawailul lil musallin. Allazina hum yuraun. Alladzina hum yuraun. Yang keempat, orang yang yukazzibu biddin ini, orang yang mendustakan agama. Orang yang mulutnya kata dia ni beriman, beragama, percaya hari kiamat, dosa pahala, syurga neraka, tetapi sebenarnya mereka berbohong sekiranya mereka ada sifat yang keempat ini. Apa sifatnya? Alladzina hum yuraun, iaitu mereka yang riak, mereka yang menunjuk-nunjuk dalam amalan mereka. Yakni inna ulaika sahina an salatihim, iaitu mereka yang lalai daripada solatnya. Humul ladzina yura'unan nas bi salatihim in sallu, dan mereka itu apabila mereka solat di hadapan orang ramai, mereka menunjuk-nunjuk kekhusyukan mereka. Wa in yura'unan nas bi kulli ma amilu min a'malil bir, bahkan bukan hanya dalam solat, dalam semua perbuatan amalan mereka yang lain-lain pun mereka buat itu kerana nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Yuthannuna alaihim, kenapa mereka menunjuk-nunjuk? Supaya mereka ini dipuji. Mereka dipuji. Jadi satu lagi sifat buruk dalam hati kita ini iaitu sifat riak. Riak ini dia salah satu daripada syirik. Syirik ada dua. Satu dinamakan syirik jali, satu lagi syirik khafi, syirik yang jelas, satu lagi syirik yang tak jelas, tersembunyi. Syirik yang jelas senang, macam musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah kenapa dinamakan musyrikin? Orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menyekutukan Allah, kerana mereka percaya Allah itu Tuhan. Mereka juga percaya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal dan Tuhan-Tuhan yang lain pun Tuhan juga. Apa maksud syirik? Syirik ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyengutukan, tak faham juga bahasa apa nyengutu ni, tak faham. Maksudnya menjadikan, meletakkan ada Tuhan lain selain daripada Allah yang setara, setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna percaya ada kuasa lain yang hebat setanding dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Syirik ini bukan maksudnya tak percaya kepada Allah. Tak percaya kepada Allah kafir namanya. Syirik ini dia percaya kepada Allah dan dia percaya ada kuasa lain yang hebatnya setanding, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Contoh yang paling senang musyrikin Mekah.
Ketika Abrahah nak serang Kaabah, dia bawa Abdul Muttalib, pemimpin pada ketika itu, arahkan orang Mekah, ambil semua binatang ternakan, simpan semua harta kekayaannya, bawa lari. Sebab Abrahah nak serang Mekah ini. Kemudian orang Mekah kata, tak malulah kita ni, kita bawa harta benda kita tinggal Kaabah. Kaabah kita tinggal, harta benda kita ambil. Apa jawab Abdul Muttalib? Abdul Muttalib jawab, unta, kambing, biri-biri itu kita yang punya. Segala-gala kekayaan ini kita yang punya. Kaabah Allah yang punya. Pandailah Allah jaga Kaabah. Dengan kata lain, dia pun percaya bahawa Allah itu Tuhan. Itulah namanya orang musyrik. Dalam masa yang sama, dia juga percaya Allah Ta'ala, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal itu. Bila nak sembelih korban, nak sembelih binatang, ada yang mereka bagi kepada Kaabah, ada yang mereka bagi kepada berhala-berhala. Maknanya percaya ada Tuhan itu, percaya Allah itu Tuhan yang Esa itu, percaya. Tetapi dalam keesaan Allah itu ada pula Tuhan-Tuhan yang lain. Itulah namanya syirik. Syirik. Syirik besar, itulah seperti mana yang dibuat oleh musyrikin itu, itulah syirik jali yang nampak jelas. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sifat yang keempat ialah riya. Riya ini termasuk dalam syirik kecil ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan syirik ini antara benda yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa lain boleh Allah ampunkan. Tetapi kecuali orang yang mati dalam keadaan syirik ini, confirm tidak layak lagi mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Tetapi Allah boleh ampunkan dosa-dosa lain selain daripada syirik. Maksudnya, kalaulah ada si Polan bin si Polan ini, dia ini semasa hidupnya melakukan pelbagai dosa besar. Minum araknya, berjudinya, berzinanya, macam-macam, bunuh orangnya. Tetapi dia tetap seorang Islam. Dia mati dalam keadaan sebagai orang yang Islam. Orang ini walaupun dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada peluang untuk mendapat rahmat keampunan Allah di akhirat nanti. Tetapi orang yang mati dalam keadaan syirikkan Allah Subhanahu wa taala tak dapat ditolong lagi. Tak dapat nak dibantu, orang ini tidak layak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang terjadi kepada bapa saudara Rasulullah Abu Talib, peristiwa yang terjadi kepada ayahanda kepada Nabi Allah Ibrahim, Azar, membuktikan bahawa bapa saudara sendiri pun tak dapat ditolong oleh Rasulullah, ayahanda sendiri pun tidak dapat ditolong oleh Nabi Allah Ibrahim sekiranya mati di dalam keadaan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana hidup dia melakukan syirik kepada Allah, bahkan kalau dia kufur kepada Allah sekalipun, kemudian masa-masa hidup dia bertaubat kepada Allah, masuk Islam, insya-Allah dosa-dosa lepas boleh diampunkan, termasuk dosa syirik. Tetapi kalau matinya dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada peluang lagi untuk mendapat rahmat pengampunan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Inilah yang Rasulullah sebut, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku takut menimpa kamu sekalian asyirkul asghar, ialah syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya, iaitu riya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yauma tujazal ibad bi'amalihim. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat nanti, hari diberi pembalasan kepada manusia ini, kepada orang yang riya. Apa kata Allah kepada mereka? Izhabu ilal ladzina kuntum taraun. Hari ini, iaitu hari kiamat nanti, hari akhirat, hari pembalasan ini, Allah beritahu kepada orang yang riak dalam amalan ini, pergilah kamu kepada orang yang kamu riak, kamu tunjukkan amalan kamu masa hidup atas dunia dahulu. Fanzuru hal tajidu fi indahum jaza. Adakah kamu dapati di sisi mereka itu ada pahala untuk kamu? Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang syirik ini? Kerana mereka itu nampak macam beribadat kepada Allah. Solatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya,
Nampak macam beribadat kepada Allah, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia niatnya nak tunjukkan kepada makhluk Allah, bukan ditujukan kepada Allah. Itulah sebab Allah murka sangat kepada orang yang riak ini. Okey, riak ini. Jadi sifat yang keempat bagi orang yang mendustakan agama ialah orang yang melakukan sesuatu bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia lakukan sesuatu kerana nak menunjukkan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa orang tu riak? Sebab supaya orang puji dia, supaya orang pandang dia tu dengan pandangan yang baik, dan akhir sekali dia dapat apa yang dia nak. Kalau dia nak jawatan, dapat jawatan kerana orang pandang dia tu baik. Kalau nak sokongan, dia dapat sokongan. Dan kemungkinan besar kalau dia ini berjaya dalam proses riaknya ni, tidak mustahil akan naik nama untuk jadi calon pilihan raya akan datang. Jadi riak ni riak. Kalau niat dia tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak menunjuk-nunjuk sama manusia, itulah tujuan dia. Tujuan kenapa? Untuk dapat nama, untuk dapat tempat dan sebagainya. Di akhirat nanti Allah akan mulakan pengadilannya ni, antara yang terawalnya dipanggil 3 golongan manusia. Antaranya orang yang berjuang fi sabilillah, orang yang mati syahid. Yang keduanya orang yang banyak ilmu agamanya. Dan yang antara yang ketiganya pembaca-pembaca Al-Quran. Dan ikut riwayat orang-orang kaya. Jadi apa yang berlaku ni? Allah Subhanahu Wa Taala panggil pejuang-pejuang yang mati dalam medan pertempuran ini. Allah minta apa yang telah kamu lakukan di dunia. Mereka ceritakan kami ini berjuang bersungguh-sungguh dan akhirnya mati syahid. Allah kata, beritahu pada malaikat, ambil orang ni, humbankan dia ke dalam neraka. Lalu ditanya, kenapa ya Allah? Engkau berjuang bukan kerana aku. Engkau berjuang kerana nak nama kamu terpahat di dalam sejarah. Kamu telah dapat itu, sekarang ni tidak ada apa-apa lagi untuk kamu. Jadi kenapa jadi begitu? Sebab buatnya bukan ikhlas kepada Allah, tapi buatnya kerana riak, nak menunjuk-nunjuk kepada manusia, kepada makhluk Allah. Begitu juga orang yang berilmu. Bila ditanya kenapa, apa yang dia buat, sebarkan ilmu, mengajar orang ramai, tapi bila ditanya kenapa, kerana sebenarnya kerana nak menunjuk-nunjuk kehebatannya, akhirnya dihumbankan ke dalam neraka Allah. Begitu jugalah orang yang kaya dan sebagainya, kiranya maknanya menyumbang, beri sumbangan, beri bantuan itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini juga sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Untuk yang terakhirnya, okey, apa kata hakikatul riya? Apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili ni? Dia kata riya ini talabu ma fid dunya bil ibadah. Menuntut mencari dunia melalui ibadat. Mencari dunia melalui ibadat, itu riya. Maknanya buat sesuatu agama namanya, solatnya, puasa, zakat, haji, tolong orang dan sebagainya, tetapi niatnya kerana nak agama. Itulah riya. Au talabul manzilah fi qulubin nas, ataupun mencari kedudukan, pangkat kebesaran dalam hati manusia. Dan riya ini pelbagai jenis. Antara yang disebut dalam kitab ini dikata yang pertama, tahsinus sumti, tahsinus hay'ah ma'iradatul jah wa thana'un nas. Maknanya menampilkan penampilan yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, kacak-kacak. Kerana apa? Supaya manusia itu puji, manusia kata, oh hebat sungguh, handsome sungguh. Wasaniya, yang kedua, labisa thiyabul qisar awil khashanah liya'khudhu bizalika haibatiz zuhdi fid dunya. Golongan yang kedua pula pakai baju yang buruk-buruk, pakai baju kain yang kasar, supaya orang kata, oh zuhud sungguh dia ni. Ada yang pakai hebat-hebat supaya orang puji dia hebat. Ada yang sengaja pakai yang buruk-buruk supaya orang puji dia ni bagus, zuhud sungguh dia di dunia ini. Ada lagi zuhud yang jenis ar-riya' bil qawli bi izhari suhti ala ahli dunya. Bila dia bercakap nampak sangat hebat dia ni, cerita pasal syurga, cerita pasal akhirat, dan mengeji ahli neraka supaya orang puji, oh hebat dia ni. Riya' juga, bergantung kepada orang yang bercakap itulah. Ataupun contoh yang lain, wa izharul wa'zi wat ta'annuf ala ma yafutuhu min fa'lil khairi wat ta'ah. Menggalakkan orang lain melakukan kebaikan, tapi sebenarnya niatnya bukan nak suruh orang baik, nak suruh orang kata, oh hebat penceramah ini. Dan yang kedua, dan seterusnya, izharus salah was sadaqah au tahsinus salah li ajli ru'yatin nasulahu. Mengelokkan solatnya, sedekahnya supaya orang puji baik agamanya. Okey.
Dan dia kata apa beza di antara munafik dengan riak? Nampak macam dekat-dekat. Apa bezanya? Dia kata innal munafiq huwal muzhiru lil iman al mubtinul lil kufr. Orang munafik ini ialah orang yang menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Yang dia buat tu dalam hati dia ni memang kufur, tetapi dia tunjukkan dia ni orang beriman. Wal murai, dan orang riak pula, al muzhiru ma laysa fi qalbihi. Maknanya dia menzahirkan apa yang tak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Jadi riak ini bawah sikit daripada munafik. Munafik ini menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keimanan. Orang riak ini dia menyerlahkan apa tak sama dengan hatinya. Mungkin dia ni tak adalah sampai ke peringkat kufur. Misalnya solat, ini contoh solat. Memang dia beriman kepada Allah. Tidaklah dia datang solat ini sengaja nak berlakon, tetapi dalam beriman kepada Allah tu adalah sikit-sikit perasaan nak menunjuk-nunjuk. Perasaan menunjuk-nunjuk itulah baru sampai ke peringkat riak. Tetapi kalau tidak diubati, takut-takut dia pergi kepada munafik tadi. Jadi riak ini ada permulaan untuk terjerumus ke dalam kemunafikan. Wa qala al ulama, ini yang terakhir. La ba'sa bil ira'ah idza kana al gharad al iktida. Tidak mengapa menunjuk-nunjuk jika tujuannya supaya menjadi contoh. Au nafyu tahmah, atau nak menafikan tohmahan-tohmahan mulut-mulut jahat. Dia kata boleh kita menunjuk-nunjuk amalan ini sekiranya pertama sekali supaya menjadi contoh teladan untuk orang lain, dan juga supaya orang tidak melontarkan tuduhan-tuduhan jahat. Contoh yang paling senangnya Ustaz Abid Liu. Pada peringkat awal PKP dulu macam-macam orang serang dia. Ustaz ni nak menunjuk-nunjuk. Ustaz ni macamlah dia seorang yang buat baik, orang lain ramai lagi buat baik, senyap-senyap. Maknanya kalau niat dia itu buat begitu supaya orang lain juga, yang kaya-kaya lain juga buat benda yang sama, itu tidak termasuk di dalam riak. Kita buat sesuatu untuk menjadi contoh orang lain. Jadi berapa ramai orang yang terinspirasi dengan apa yang dibuat oleh Ustaz Abid Liu. Kalau niat dia nak sebagai iktidak supaya orang lain contoh, insya-Allah pahala untuknya. Dan yang kedua, nafyu tahmah. Mungkin orang macam Ustaz Abid Liu ini, selain daripada harta duit dia sendiri, dia juga mengumpul dana daripada orang ramai. Jadi macam mana orang yang menyumbang itu nak tahu yang dana tadi itu sampai? Dia terpaksalah buat rakaman, pergi sampai di sana, sampai di sini, supaya kita yang juga menyalurkan bantuan ini yakin, duit kita sampai lah tu. Tapi cuba bayangkan, kita masukkan dalam NGO mana-mana, tiba-tiba senyap. Kita pun confused, duit kita ke mana duit kita ni? Jadi kalau tujuannya begitu, untuk menjadi contoh ikutan orang dan juga untuk menafikan tohmahan-tohmahan jahat, maknanya boleh kita nak menunjuk-nunjuk dengan amalan kita, tapi jagalah hati. Sebab itulah ibadah ini macamnya sedekah. Boleh dibuat sedekah secara senyap-senyap, tak ada siapa yang tahu. Tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Boleh, itu yang terbaik. Tetapi sekali-sekala kita kena tunjuk juga. Kena tunjuk juga supaya orang tengok. Orang tengok itu bukan apa, supaya dicontoh. Niat kitanya supaya orang lain juga buat amalan kebaikan sebagaimana yang kita buat. Wajtinabur riya' sa'bun illa 'ala man radin nafsahu. Dan hakikatnya nak menjauhi riak ini sangat-sangat susah, kecuali orang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebanyak dalam hati kita ni adalah perasaan menunjuk-nunjuk. Kalau kita kata saya tak ada Ustaz, saya ikhlas semata 100% kerana Allah. Tu malaikat dah tu. Adalah sikit sebanyak tu ada. Ada sikit sebanyak. Sikit sebanyak tu tak apa. Imam Ghazali kata beribadahlah sehingga ikhlas, dan jangan tunggu ikhlas baru nak beribadat. Sedekahlah sampai kaya, jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Maknanya insya-Allah ikhlas itu dia akan datang, riak itu dia akan pergi. Pertama sekali dengan peningkatan ilmu kita, yang kedua juga dengan peningkatan umur kita. Insya-Allah dia akan dapat dibuang sikit-sikit, dan jangan tunggu ikhlas 100% dahulu barulah nak beribadat kepada Allah. Sebab ada kawan-kawan kita, dia kata kenapa tak datang masjid berjemaah? Dia kata solat berjemaah di masjid ni rasa macam riak je. Kalau di rumah tu lebih khusyuk, dia kata lebih rasa terjaga.
Jadi datang dulu, biarlah riak dia tu pergi kemudian. Datang dulu. Dan yang akhir sekali, wayamna'unal ma'un. Secara ringkasnya, wayamna'unal ma'un, sifat yang kelima ini, iaitu orang yang tak nak beri bantuan, walaupun bantuan-bantuan itu bantuan-bantuan biasa. Gula, garam, maknanya tiba-tiba nak masak, tiba-tiba habis gula, minta dengan orang sebelah, itu pun tak boleh bantu. Ini yang masukkan wayamna'unal ma'un. Al-ma'un kita dah beritahu maksud pada minggu-minggu yang lepas. Nak ceritanya benda-benda yang kecil-kecil, macam peralatan dapur, peralatan rumah. Itu yang dimaksudkan dengan al-ma'un. Itu pun tak dapat diberi. Okey, saya ulang lagi makna al-ma'un ini. Ma yasta'iruhul jar min jarihi min adawati tabkhi. Apa yang biasanya dipinjam antara jiran dengan jiran yang lain, seperti kal qidri, periuk, wal milhi, garam, wal ma'air, wa alatul khirasah waz zar'i kal fa'si wad dalwi, ataupun alat-alat pertanian seperti cangkul, kapak dan sebagainya. Wa wasailul khiyatah, alat-alat menjahit seperti benang, jarum. Jadi ma'un ini pertolongan-pertolongan yang kecil-kecil. Jadi kalau itu pun tak dapat dibantu, memanglah dia betul lah tu pendusta agama. Jadi nak ceritanya, allazina hum wa wailul lil musallin allazi an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Orang yang pendusta agama ini hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat teruk. Dia buat ibadat kepada Allah tapi niatnya kepada makhluk Allah. Sangat teruk hubungannya dengan Allah. Yang kedua, hubungannya dengan manusia pun terlalu teruk. Sampai nak pinjam jagung, gula, garam pun tak nak bagi pinjam. Ni memang jahat betul-betul lah ni. Okey, jahat betul-betul. Jadi kesimpulannya dalam surah Al-Ma'un ini, walaupun ditujukan khas untuk musyrikin Mekah dan munafik di Madinah, tetapi ayat ini diumumil lafzi, untuk umum untuk semua manusia. Janganlah kita ada 5 sifat buruk ini. Yang pertama, tidak menghiraukan anak-anak yatim. Yang kedua, tidak suka memberi bantuan, pertolongan, beri makan kepada orang susah, beri pakai kepada orang yang tidak berpakaian. Yang ketiga, orang yang main-main dengan solatnya, tak ambil serius, tak ambil cakna dengan solat. Yang keempat, mereka yang melakukan amal ibadah nak menunjuk-nunjuk kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah, bukan kepada Allah. Dan yang kelimanya, orang yang memang kedekut benar lah ni, tak nak beri sedikit pun bantuan kepada mereka yang susah. Kalau memberi makan itu kepada orang susah, memberi pakai kepada orang yang tidak berpakaian susah. Tetapi al-ma'un ini termasuk orang kaya. Kita bukan tak ada duit, cuma masa nak masak tu garam habis, minta dengan orang sebelah. Maknanya bukanlah kita ni miskin, fakir, tetapi tak cukup benda-benda yang kecil-kecil. Kalau itu pun tidak bantu sesama kita, memang layaklah dikategorikan sebagai yukadzibu biddin. Wallahu alam. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk surah yang baru, surah yang ke-106, surah Quraisy. Wallahu alam. Semoga ada manfaat daripada sedikit perkongsian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min a'malin la turfa' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, hindarilah kami daripada ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, amalan-amalan yang tidak diterima, serta doa-doa yang tidak didengari. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami berserah, kepada Engkau kami bertaubat, kepada Engkau kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.